Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya bersama kumpulan saya iaitu Ain Humaira dan juga Muhammad Ashraf bin Saufi dari kumpulan Simptom. Dan saya sebagai ketuanya ingin membentangkan tentang definisi khot, aliran khot dan jenis-jenis khot. Baiklah, yang pertamanya kita masuk kepada subtopik kita iaitu definisi khot. Yang mana khot ini ialah merupakan satu pemindahan idea daripada pemikiran imajinasi kita yang dipindahkan kepada alam nyata ini sepertinya di atas kertas ataupun orang dulu tulis atas kulit, atas kayu dan juga sebagainya. Baiklah, khot ini juga berasal daripada perkataan Arab iaitu yang bermaksud garisan. Yang mana garisan-garisan ini dibentuk menjadi satu tulisan yang indah pada pandangannya dan ia juga dikenali sebagai seni khot. Ya, yang boleh kita tahu seni khot ini kita dapat tengok sekarang ni telah diaplikasikan di dinding-dinding masjid, di dalam buku-buku majalah atau sebagainya. Baiklah, kita seterusnya masuk kepada aliran khot iaitu sejarah ataupun perkembangan khot ni. Pada mulanya khot ini berlaku selepas penghijrahan Nabi ke Madinah, yang mana khot ini melalui perkembangan perkembangan agung selama 3 abad setelah baginda Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya iaitu surah Al-Alaq. Dan seni khot ini juga terus berkembang pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana pada zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar, khot ini digunakan dalam urusan pentadbiran agama dan juga surat menyurat ataupun sebagainya. Khot ini juga telah berkembang luas pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana pada ketika itu khot ini masih lagi diterapkan dalam kalangan umat ketika zaman Umar Al-Khattab. Tetapi pada ketika itu penulis Al-Quran ini masih lagi kaku, yang mana para pembaca Al-Quran ketika itu sukar untuk membaca Al-Quran kerana tiadanya tanda titik baca dan hadirnya seorang hamba Allah ini yang mana dia telah meletakkan tanda titik-titik ini pada surah-surah, pada ayat-ayat Al-Quran dan bagi bertujuan untuk memudahkan bacaan Al-Quran, iaitu yang gerangan ini bernama Abu Al-Aswad Ad-Duali. Dan seterusnya seni khot ini juga telah berkembang sehinggalah penggunaan masyarakat kini yang kita dapat lihat di dinding masjid masih lagi terukir tulisan-tulisan khot dan juga di dalam majalah-majalah, poster-poster dan sebagainya. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis khot. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis khot ini yang lazimnya kita belajar di Malaysia ini, khusus di Malaysia, yang mana yang pertamanya ialah khot nasakh dan seterusnya ialah khot thuluth, dan ketiga khot diwani, dan diikuti juga khot kufi, khot farsi dan juga khot riqah. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu tentang pengenalan khot ini dan juga ciri-cirinya. Yang pertamanya ialah kita masuk kepada khot nasakh. Khot nasakh ini diasaskan oleh Ibnu Muqlah, yang mana khot nasakh ini juga telah berkembang daripada khot Hijazi, iaitu khot yang berbentuk lembut. Kenapa dinamakan khot nasakh ini? Kerana khot ini digunakan untuk menaskahkan Al-Quran. Sebab kalau kita tengok, kita tahu seperti mana yang kita tahu dulu, pada mulanya Al-Quran juga pernah ditulis dengan khot kufi tetapi sukar untuk dibaca, jadi khot nasakh ini diambil untuk menaskahkan semula Al-Quran. Khot nasakh ini digunakan juga untuk menulis kitab atau buku-buku lah, dan sebagainya. Dan juga khot nasakh ini sangat digalakkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah kerana
Khot nasah ini merupakan satu khot yang asas untuk dipelajari dan mudah untuk kita pelajari pun. Untuk kalau kanak budak-budak yang baru nak belajar, kanak yang baru nak belajar tulis, khot nasah ini mudah untuk dipelajari berbanding dengan khot-khot yang lain. Baiklah, kita masuk ke khot yang seterusnya, ialah khot riq'ah. Yang mana khot riq'ah ini yang bermaksud riq'ah ini bermaksud cebisan kertas. Yang mana khot riq'ah ini juga diasaskan oleh seorang hamba Allah yang bernama Mumtaz bin Bik pada zaman Uthmaniyah. Khot riq'ah ini sesuai untuk digunakan untuk menulis nota ataupun menulis buku. Kerana apa? Kerana khot riq'ah ini merupakan satu khot yang sangat ringkas dan mudah untuk ditulis. Kerana khot riq'ah ini ditulis dengan secara pantas. Kalau kita lihat ciri-ciri khot riq'ah ini pun, khot riq'ah ini berbentuk lurus, pendek dan ringkas. Kalau kita tengok raw dia pun dia macam dia hanya tarik sikit je sebab dia ditulis dengan pantas. Jadi sesuailah untuk ditulis untuk digunakan dalam menulis nota ataupun buku-buku secara laju. Baiklah, yang seterusnya kita pergi kepada khot kufi. Khot kufi merupakan khot yang terawal dimasyhurkan di Kufah, iaitu di Iraq, dan namanya juga diambil sempena nama bandar yang terdapat di Iraq, iaitu Kufah, dan itulah jadinya bagaimana tercetusnya nama khot kufi ni. Baiklah, khot kufi ni digunakan untuk menghias bangunan-bangunan ataupun melukis logo dan sebagainya. Dan juga khot kufi ini terbagi kepada 4, yang mana kita tahu khot kufi kuno, khot kufi Fatimi, khot kufi murabba, iaitu khot kufi segi 4, dan juga khot kufi moden. Yes, khot kufi moden. Baiklah, kalau kita lihat pada ciri-ciri khot kufi ni, dia berbentuk lurus dan lebar. Jadi kalau kita lihat pun khot kufi ni dia kurang seninya kat situ, sebab dia hanya kalau kita nak buat dia kena guna pembaris dan sebagainya lah, benda-benda yang lurus lah. Sebab khot kufi ni khot yang dia lurus je, dia tak ada bentuk-bentuk macam khot Diwani ke, khot Farisi dan khot yang lain, seperti juga khot nasah. Baiklah, kita pergi ke seterusnya, iaitu khot sulus. Yang mana khot sulus ini juga diasaskan oleh Ibnu Muqallah. Kalau kita lihat khot sulus ni, memang pada pandangan kasarnya memang gayanya indah, tetapi sukar untuk dikuasai. Mengapa? Kerana khot sulus ini dia sangat rumit untuk dilakukan, sebab bentuk dia pun dia berpusing-pusing, susah nak faham. Jadi khot ini sesuai untuk digunakan sebagai hiasan bangunan juga, ataupun hiasan di kubah-kubah masjid, tajuk buku dan juga sebagainya. Sebab kalau kita lihat pada pandangan kasarnya, khot sulus ini memang indah untuk dipandang, tetapi sangat sukar untuk dikuasai. Memang tak boleh nak ajar dekat sekolah-sekolah sebab sukar untuk dikuasai oleh budak-budak. Khot sulus ini juga terbahagi kepada 2 jenis, iaitu sulus adi dan juga sulus jali. Kalau kita lihat contoh, sulus adi ni dia macam berpusing-pusing sikit, dia macam dia straight, tapi dia punya bentuk tu mesti salah bentuk. Lagi pula khot sulus jali yang bentuknya dah pusing, tapi memang salah bentuk, susah. Baiklah, khot sulus ini bercirikan hiasan yang padat, betul. Kalau kita tengok dekat hiasan yang guna pun, hiasannya memang nak baca pun saya tak tahu nak cakap macam mana, memang susah sebab dia berpusing-pusing. Lepas tu huruf alif, lam dan kaf pula dia ada kepala, iaitu tarwis. Kepala dia kalau kita tengok alif tu macam atas tu sikit dia macam kaf tu dia tarik macam itu, dia ada sikit kepala dia, ada kepala dia. Lepas tu huruf khot sulus ni pula lagi besar daripada khot nasah. Betul,
Sebab kalau kita tengok pun khot sulus ni dia besar dan panjang. Memang susah nak faham. Susah kita nak pelajari, nak bentuk. Kalau lama untuk kita belajar seni khot tu memang susah nak bentuk. Dan seterusnya kita masuk pada khot diwani, iaitu yang mana khot diwani ini diasaskan oleh Ibrahim Munif. Ya, kenapa dinamakan khot diwani ni? Sebab penggunaan khot diwani ini lazimnya digunakan di Dewan-Dewan Sultan. Khot diwani pun terbahagi pada dua jenis juga, iaitu Diwani Jali dan Diwani Himayuni. Kalau kita tengok khot diwani ni pun dia bentuk dia memang lebih kurang khot sulus, tapi dia complicated juga. Memang kalau kita tengok ciri-ciri dia, kita tengok ciri-ciri dia, huruf dia condong dan membulat. Condong dan membulat. Lepas tu tidak berbaris dan hiasan. Bila tidak berbaris memang sukar untuk baca. Dan bila tidak ada hiasan pun kita macam tak minat, tidak tertarik untuk tengok khot sesebuah khot tersebut. Dan khot diwani ini juga telah dipopularkan oleh hamba Allah yang bernama Hafiz Osman. Jadi kalau kita nak mempelajari khot diwani ini memang sangat memerlukan bakat yang tinggi. Tangan ni memang dia kena lembut. Nak tulis je lembut je macam tu. Memang memerlukan tangan yang lembut dan juga bakat yang besar. Dan juga khot yang terakhir saya akan terangkan di sini ialah khot Farisi, yang mana khot ini juga dikenali sebagai khot nasta'lik, iaitu gabungan daripada khot nasah dan juga khot ta'lik. Khot Farisi ini telah diasaskan oleh seorang hamba Allah yang bernama Mir Al-Tabrizi pada tahun 1416 Masihi. Lepas tu khot Farisi ini juga dikenal, khot Farisi ini juga digunakan secara luas di negara-negara Iran, India dan Pakistan untuk penulisan Al-Quran, buku tajuk dan tanda nama jalan. Okey, kalau kita tengok khot Farisi ni dia sangat meluas dekat negara-negara Iran, India dan Pakistan. Mereka gunakan khot Farisi ni tulis nama jalan, tajuk buku, tulis Al-Quran dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab mereka faham. Tak apa, sebab mereka memang dah melazimi khot Farisi ni. Jadi tak apa kalau mereka nak mengaplikasikan dekat negara mereka. Tapi kalau dekat Malaysia ni lazimnya khot nasah lah. Sebab khot nasah, khot usfi, khot sulus yang selalunya kalau kita tengok dekat hiasan-hiasan ke, dekat signboard, dekat tajuk-tajuk kedai, contoh macam di Kelantan, kita tahu di Kelantan memang pakai, kalau kedai, nama-nama kedai tu dia akan ada bahasa, ada tulisan Jawi. Contohnya KFC dia akan menggunakan tulisan Jawi, K, kaf ya, titik ya, alif ya, fa, titik sin ya. Sebab Kelantan negeri Kelantan. Baiklah, itu saja serba sedikit tentang definisi Al-Quran, definisi khot, sejarah perkembangan khot, aliran khot dan juga jenis-jenis khot yang mana telah dipertanggungjawabkan kepada kumpulan kami untuk membentangkan tajuknya. Jadi di situ saja penyampaian saya di sini. Saya dari kumpulan Sinten, saya sebagai ketua kumpulan Sinten mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Aidah yang telah memberikan tugasan ini kepada kami untuk dilaksanakan, dan alhamdulillah kita telah sampai ke penghujungnya. Jadi bersama saya lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, di channel yang sama, muka yang sama. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum